Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Fadli bin Nur Salim, nombor metrik 254101. Baiklah, saya akan menceritakan tentang definisi retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ni merupakan satu kelompok penyakit yang menyerang bahagian retina. Retina ni merupakan salah satu bahagian yang ada dalam mata, di mana dia berfungsi sebagai pengirim ataupun penghantar imej kepada otak. KRP ni biasanya menyerang bahagian sel yang ada pada retina dan menyebabkan seseorang itu akan mengalami tahap penglihatan yang kurang ataupun penglihatan yang teruk sehingga ada yang menjadi buta. Seterusnya saya akan terangkan simptom-simptom yang berlaku seseorang itu dijangkiti retinitis pigmentosa. Yang pertama adalah tahap penglihatan yang kurang apabila berada pada waktu malam ataupun di tempat yang gelap. Yang kedua adalah seorang itu akan hilang pandangan sisi, di mana dia hanya boleh melihat objek itu secara terus, ibarat seperti tunnel vision, seperti dalam terowong. Kemudian punca-punca berlakunya retinitis pigmentosa ni adalah kebanyakan pakar-pakar mata menyatakan retinitis pigmentosa ni dia disebabkan oleh faktor genetik. Sebagai contoh, sekiranya dalam keluarga itu ada ibu atau ayah yang mengalami penyakit retinitis pigmentosa, maka kebarangkalian untuk turun kepada anak itu sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Hazri, nombor metrik 254963. Tidak ada ubat untuk retinitis pigmentosa, tetapi doktor bekerja keras untuk mencari rawatan baru bagi menyembuhkan penyakit ini. Namun ada beberapa pilihan yang mampu melambatkan kehilangan penglihatan dan mungkin mengembalikan penglihatan. Antaranya ialah: yang pertama, implan retina. Pakar bedah meletakkan alat elektronik di dalam dan di sekitar mata pesakit. Apabila dipasangkan dengan kacamata khas, ini membolehkan separuh orang dengan retinitis pigmentosa selesa membaca huruf besar dan mampu melihat walaupun tipis. Walaupun implan retina dilakukan kepada mata pesakit, namun ia tidak mampu mengembalikan penglihatan pesakit seperti sedia kala. Yang kedua, cermin mata hitam S. Di samping itu, pesakit dinasihatkan untuk memakai kacamata gelap khas yang akan menyerap gelombang cahaya. Ini akan membantu melindungi retina daripada rosak. Ini menjadikan mata pesakit kurang peka terhadap cahaya dan melindungi mata dari sinar ultraviolet yang berbahaya yang mampu menyebabkan kehilangan penglihatan. Yang ketiga, vitamin A palmate. Dos tinggi dalam lapisan ini dapat melambatkan retinitis pigmentosa sedikit setiap tahun, tetapi pesakit perlu berhati-hati kerana terlalu banyak boleh menjadi toksik. Namun, pesakit hendaklah mendapatkan nasihat daripada doktor sebelum mengambil vitamin tersebut. Pengambilan vitamin A dalam dos yang tinggi boleh menyebabkan masalah hati yang serius kepada seseorang pesakit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Munirah binti Zulkifli, nombor metrik 254783. Kebiasaannya, pesakit yang menghidap retinitis pigmentosa ini akan menjadi kurang keyakinan diri untuk menonjolkan diri mereka di hadapan khalayak ramai kerana mereka berasa malu untuk melibatkan diri dalam sebarang aktiviti. Selain itu, pesakit juga akan menjadi tertekan kerana pergerakan mereka menjadi terbatas disebabkan oleh penyakit yang dihidapi. Bagi keluarga atau ibu bapa pesakit pula, biasanya mereka lebih kepada bimbang akan anak mereka untuk melakukan sesuatu perkara, terutamanya apabila berjauhan. Kebiasaannya, ibu bapa atau keluarga pesakit lebih bersedia menghadapi keadaan penyakit anak atau keluarga mereka kerana kebiasaannya penyakit retinitis pigmentosa ini diperoleh melalui keturunan. Tetapi sebaliknya, ada juga segelintir daripada ibu bapa yang tidak bersedia lebih awal kerana mereka tidak menjangkakan penyakit tersebut boleh diwarisi daripada keturunan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiza binti Talib, nombor metrik 253489. Saya akan menerangkan tentang masalah dan keperluan pesakit dan keluarga. Masalah yang dihadapi oleh pesakit apabila didiagnos retinitis pigmentosa
oleh pakar adalah mereka akan menjadi tertekan kerana penglihatan mereka lama-kelamaan akan menjadi semakin memburuk. Menurut doktor, penyakit ini tidak boleh disembuhkan, tetapi doktor akan memberi pengambilan ubat kepada pesakit untuk memperlahankan prosesnya daripada menjadi lebih teruk. Pada awalnya, mereka yang didiagnos retinitis pigmentosa ini, mereka akan mengalami pergerakan yang terbatas, di mana mereka memerlukan sokongan daripada keluarga dan juga sokongan daripada peralatan seperti tongkat. Mereka memerlukan sokongan daripada keluarga untuk menguruskan diri mereka dan untuk ke sesuatu tempat. Kemungkinan masalah yang dihadapi oleh keluarga ialah masalah kewangan, di mana pesakit yang didiagnos retinitis pigmentosa ini, mereka boleh memilih untuk menjalani pembedahan implan retina yang membelanjakan kos mencecah ribuan ringgit. Bagi keperluan pesakit dan keluarga pula, pesakit perlu mendapatkan rawatan yang sepatutnya daripada doktor, membuat visual field test, membuat genetic test. Keperluan pesakit dan juga keluarga, mereka memerlukan sokongan psikologi daripada pakar seperti mendapatkan khidmat kaunseling daripada mana-mana agensi, kerana pesakit yang didiagnos retinitis pigmentosa ini dan juga keluarganya berkemungkinan mengalami tekanan daripada rakan-rakan dan juga masyarakat di sekelilingnya yang memberi tanggapan yang kurang menyenangkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asnul Bahri bin Said Zarani, nombor matrik 253397. Pada hari ini akan membentangkan tentang peranan pekerja sosial dalam bantu pesakit retinitis pigmentosa. Okey, antara salah satu peranan pekerja sosial dalam bantu pesakit retinitis pigmentosa adalah dia boleh membantu dari segi sebagai broker, iaitu penghubung. Seperti mana yang kita ketahui, golongan pesakit retinitis pigmentosa ini dia memerlukan support ataupun sokongan daripada sistem sosial dia yang sendiri. Oleh itu, pekerja sosial bertindak untuk menghubungkan klien dengan sistem sosial dia. Sebagai contoh, kita menghubungkan klien dengan pihak sekolah yang di sekolah tu. Untuk apa? Untuk nak suruh pihak sekolah sedar tentang keterbatasan ataupun masalah-masalahan yang dialami oleh pesakit kita. Oleh itu, pihak sekolah mampu mengambil pendekatan-pendekatan tertentulah untuk terhadap klien kita ni. Okey, untuk peranan yang kedua, kita boleh bertindak sebagai kaunselor, iaitu kita boleh memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga dan kepada klien itu sendiri. Okey, sebagai contoh, kita boleh lihat terhadap kebimbangan yang berlaku dalam kalangan ibu bapa terhadap pesakit retinitis pigmentosa ini. Kesan daripada kebimbangan itu, mereka telah mengungkung anak-anak mereka ini daripada keluar ataupun keluar mengeksplor diri keluar. Oleh itu, kita boleh memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka untuk memberikan peluang kepada klien untuk eksplor diri luar agar mereka boleh meningkatkan diri mereka.